Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam satu UiTM saya ucapkan kepada semua pelajar yang hadir bersama-sama saya pada hari ini. Sebelum saya memulakan sesi taklimat kita, saya rasa tidak terlewat untuk saya ucapkan tahniah dan selamat datang kepada semua pelajar yang baru mendaftar dan anda kini menjadi sebahagian daripada keluarga UiTM. Slot taklimat saya pada hari ini adalah mengenai penasihat akademik dan tanggungjawab pelajar selepas anda bergelar pelajar UiTM. Seperti yang dapat dilihat pada skrin, nama saya ialah Puan Nursyada Binti Zakaria dan saya adalah merupakan salah seorang pensyarah di Akademi Pengajian Bahasa UiTM Cawangan Johor. Sebelum saya terangkan dengan lebih lanjut, saya akan menerangkan definisi penasihat akademik itu sendiri supaya kita dapat memahami peranan dan juga tanggungjawab PA dengan lebih jelas. Mengikut buku peraturan akademik diploma dan sarjana muda UiTM pindaan 2021, penasihat akademik atau singkatannya PA adalah seorang staf akademik iaitu tenaga pengajar atau pensyarah yang dilantik oleh dekan atau rektor untuk menjalankan tugas membimbing pelajar dalam hal ehwal akademik sepanjang tempoh pengajian pelajar. Jadi secara ringkasnya, setiap pelajar akan mempunyai seorang penasihat akademik atau PA. Jadi PA ini adalah pensyarah daripada fakulti pelajar berkenaan. Contohnya, jika pelajar tersebut adalah dari fakulti pengurusan maklumat, maka PA yang dilantik adalah daripada fakulti yang sama. Jadi penasihat akademik ini bertanggungjawab untuk membimbing dan menasihati pelajar di bawah pengawasan PA berkenaan bermula daripada awal pengajian mereka iaitu selepas mereka mula mendaftar masuk ke UiTM sehinggalah pelajar tersebut tamat pengajian atau sehingga pelajar tersebut bergraduat. Jadi, apa peranan PA ini ataupun apa kepentingan PA ini kepada pelajar? Yang pertama, PA akan bertindak sebagai penasihat pelajar. Setiap PA mempunyai peranan yang penting untuk memaklumkan dan memberi bimbingan kepada pelajar mengenai hal ehwal akademik, termasuklah tentang struktur kurikulum program iaitu pelan pengajian, kursus keperluan fakulti, kursus keperluan universiti, kursus elektif dan kursus-kursus lain lagi. Jadi PA bertanggungjawab untuk memberi nasihat, memberi pandangan dan bimbingan kepada pelajar pada setiap semester mengenai kursus ataupun subjek yang akan diambil dan ini termasuklah hal-hal seperti proses pendaftaran kursus, penambahan kursus, pengguguran kursus ataupun jika anda ingin menangguhkan pengajian anda. Ini adalah penting kerana pada setiap semester terdapat subjek-subjek keperluan universiti ataupun subjek keperluan fakulti yang tertentu yang perlu diambil oleh pelajar. Jadi bagi setiap fakulti, pelan pengajian adalah berbeza. Jadi mungkin jumlah jam kredit ataupun jumlah kursus ataupun jenis kursus yang perlu diambil juga adalah berbeza. Jika terdapat sebarang kursus keperluan universiti ataupun kursus keperluan fakulti yang tidak dilengkapkan oleh pelajar, maka pelajar tidak boleh bergraduat sehinggalah mereka melengkapkan kursus tersebut. Jadi, pelajar kena ingat untuk sentiasa bertanya berhubung dengan PA anda untuk bertanya tentang subjek ataupun kursus keperluan pelan pengajian anda. Yang kedua, PA juga boleh bertindak sebagai pembimbing dalam membantu pelajar untuk merancang pengajiannya semasa berada di UiTM. Ini termasuklah memberi nasihat kepada pelajar tentang sebarang perubahan dalam kursus atau unit kredit yang mungkin perlu dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan atau membaiki pencapaian dan prestasi akademik pelajar. Contohnya, jika pelajar mempunyai subjek atau kursus yang gagal pada semester sebelumnya dan perlu mengulang subjek tersebut, PA akan melihat
kesesuaian jumlah jam kredit yang boleh diambil oleh pelajar tersebut pada semester itu. Jika jumlah jam kredit terlalu berat atau melebihi jumlah yang telah ditetapkan, maka PA akan menasihatkan pelajar untuk menggugurkan subjek yang berkenaan untuk diambil pada semester yang berikutnya. Ini untuk memastikan pelajar tidak terlalu terbeban dengan kursus pada semester itu dan dapat memperbaiki CGPA dengan memperolehi grade yang lebih baik bagi subjek yang diambil. Yang kedua, jika pelajar mempunyai sebarang masalah dalam pembelajaran atau dalam kelas-kelas ataupun untuk subjek-subjek yang tertentu, pelajar juga boleh berbincang dan meminta nasihat daripada PA untuk mengatasi masalah tersebut. Seterusnya, PA juga boleh memberi nasihat dan berbincang dengan pelajar mengenai objektif kerjaya dan pelajaran sesuai dengan minat dan kebolehan yang ditunjukkan oleh pelajar tersebut. Contohnya, jika PA mendapati pelajar tersebut mungkin lebih cenderung kepada sesuatu bidang, maka PA boleh mencadangkan subjek ataupun kursus yang berkaitan dengan bidang tersebut. Jadi, saya boleh rumuskan di sini bahawa tugas PA ini meliputi ataupun merangkumi seluruh aspek mengenai akademik sehinggalah kepada kerjaya yang boleh diceburi oleh pelajar setelah mereka tamat pengajian. Tadi saya telah menerangkan bagaimana peranan PA dalam membantu pelajar dalam hal ehwal akademik. Peranan PA yang ketiga ini juga berkaitan dengan peranan yang sebelumnya di mana PA bertindak sebagai orang tengah untuk berbincang dan juga berhubung dengan pegawai yang berkenaan jika pelajar mengalami sebarang isu akademik sepanjang pengajian mereka di UiTM. Kadang-kadang ada beberapa isu yang mungkin tidak dapat diselesaikan oleh PA itu sendiri. Jadi, PA perlu merujuk kepada sumber atau bahagian yang lain atau kepada bahagian hal ehwal akademik untuk menyelesaikan masalah pelajar. Contohnya, jika pelajar mengalami masalah dalam pendaftaran khusus kerana sebab-sebab tertentu, pelajar perlu memberitahu PA dan PA akan berhubung dengan pegawai yang berkenaan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang terakhir, PA berperanan untuk memantau prestasi dan proses kitaran akademik sepanjang tempoh pengajian pelajar di UiTM. Ini termasuklah hal-hal seperti pendaftaran kursus, tempoh validasi kursus, tempoh perkuliahan dan juga tarikh-tarikh penting peperiksaan. Semua proses ini adalah sangat penting pada setiap semester kerana tempoh ataupun tarikh-tarikhnya telah ditetapkan pada semester berkenaan. Jadi jika pelajar terlepas untuk membuat perkara-perkara ini akan mempengaruhi tempoh pengajian pelajar di UiTM. Jika terdapat sebarang perubahan pada tarikh proses-proses akademik ini, PA juga bertanggungjawab untuk memaklumkan kepada pelajar dan pelajar perlu ambil maklum dan mengambil tindakan yang sewajarnya sebelum tempoh yang diberikan berakhir. Untuk berhubung dengan PA anda, saya yakin setiap PA mempunyai cara yang tersendiri yang beliau akan tetapkan. Di sini saya cuma senaraikan 4 cara utama yang boleh pelajar lakukan untuk berhubung dengan PA masing-masing. Yang pertama, pelajar boleh berhubung dengan PA melalui platform media sosial. Platform ini merangkumi WhatsApp, Telegram ataupun mana-mana platform yang dikira bersesuaian oleh PA berkenaan. Biasanya, PA akan mewujudkan satu kumpulan di platform ini untuk urusan komunikasi yang cepat dan mudah dihubungi oleh semua pelajar di bawah pengawasan beliau. Yang kedua, pelajar juga boleh menghubungi PA melalui email. Ini boleh dilakukan dengan menghantar email menggunakan email rasmi UiTM. Yang ketiga, PA juga boleh dihubungi melalui panggilan telefon.
Kadang-kadang PA juga akan menghubungi pelajar melalui panggilan telefon jika ada sebarang maklum balas segera daripada pelajar yang diperlukan oleh PA. Jadi maklumat-maklumat penting seperti nombor telefon, alamat email perlu sentiasa dikemaskini oleh pelajar di student portal supaya anda dapat dihubungi dan tidak terlepas sebarang maklumat yang penting. Yang keempat, pelajar juga boleh berjumpa secara bersemuka dengan PA anda. Ini boleh dibuat sekiranya pelajar berada di kampus. Dan saya perlu ingatkan, jika pertemuan secara bersemuka diadakan, SOP perlu sentiasa diutamakan seperti pemakaian pelitup muka, menjaga penjarakan fizikal dan had tempoh pertemuan. Apapun cara yang anda pilih untuk menghubungi PA anda perlu menghubungi PA anda dahulu dan membuat temu janji sebelum berjumpa dengan PA anda. Tadi saya telah menerangkan mengenai tugas PA kepada pelajar-pelajar di bawah bimbingan PA berkenaan. Jadi sekarang saya akan menerangkan apa pula tugas anda semua sebagai pelajar di UiTM. Sebelum ini mungkin anda berada di institusi yang berbeza, jadi mungkin nilai dan juga amalannya berbeza. Jadi jom kita lihat nilai-nilai dan juga tanggungjawab pelajar di UiTM. Di sini saya kongsikan nilai ESII DAT kerana nilai-nilai ini sudah pun merangkumi kesemua aspek yang diperlukan pada setiap warga UiTM, tidak kira sebagai staf ataupun sebagai pelajar. Jika kita lihat ESI atau Excellence, Synergy, Integrity adalah nilai kolektif yang perlu ada pada setiap warga UiTM untuk kita sama-sama memacu UiTM sebagai sebuah organisasi yang berjaya. Sebagai seorang pelajar, anda perlu menjadikan kecemerlangan sebagai pemacu utama untuk mencapai matlamat secara efisien dan berkesan supaya setelah tamat pengajian, para pelajar boleh menjadi seorang yang diiktiraf, dirujuk dan juga dihormati. Bagi nilai sinergi pula, ia bukan sahaja merujuk kepada komunikasi dan kerjasama yang efektif. Semua warga UiTM perlu menghargai perbezaan idea, kepakaran, latar belakang antara warga dan menghormati pendapat antara satu sama lain. Ini adalah penting untuk mewujudkan suasana ataupun persekitaran yang harmoni dan produktif. Yang ketiga ialah nilai integriti. Nilai ini sangatlah penting kerana UiTM percaya integriti merupakan nilai utama dalam komponen akhlak iaitu melibatkan amanah dan tanggungjawab. Dalam erti kata lain, seorang pelajar harus bersikap jujur, telus, berdisiplin dan hormat menghormati dalam apa jua perkara yang dilakukan. IDAT pula adalah 5 nilai individu yang perlu ada pada setiap warga UiTM termasuklah dalam diri para pelajar. Yang pertama adalah nilai ilmu. Seorang pelajar harus berilmu dan perlu ada sikap mencintai ilmu ataupun sukakan ilmu kerana dengan ilmu ini kita akan dapat berfikir secara bijaksana, dapat membuat keputusan dengan lebih rasional dan seterusnya dapat meningkatkan martabat diri kita demi manfaat bersama. Yang kedua, seorang pelajar juga perlu mempunyai sifat disiplin yang tinggi. Dalam konteks ini, pelajar perlulah berhemah tinggi, saling hormat menghormati dan boleh mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Sifat-sifat ini amat penting dalam perjalanan anda semua untuk menuntut ilmu. Yang ketiga, pelajar perlu bersikap amanah. Contohnya, jika diberi tanggungjawab untuk melaksanakan sesuatu tugasan, kita perlulah berusaha untuk melaksanakan tugasan tersebut dengan jujur dan amanah kerana kita telah diberi kepercayaan untuk menggalas tugas tersebut. Seterusnya,
pelajar juga perlu mempunyai sikap yang rajin dalam melaksanakan tugasan yang diberi. Contohnya, jika ada tugasan atau ulang kaji atau kuis atau assignment yang perlu dilakukan, para pelajar perlu tekun dan berdedikasi untuk menyiapkan tugasan tersebut. Jangan ada sifat malas atau sikap suka membuang masa ataupun suka menangguhkan sesuatu tugasan, kerana sifat-sifat ini akan memakan diri pelajar sendiri. Yang terakhir, seseorang pelajar perlu mempunyai sikap bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasan dan sentiasa mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu, pelajar juga perlu ada sifat accountability atas setiap tindakan ataupun keputusan yang dibuat. Saya yakin nilai-nilai ini sudah ada pada diri kita. Cuma mungkin kita perlu perbaiki atau pertingkatkan lagi supaya kita dapat menyumbang kepada kejayaan diri kita dan UiTM secara amnya. Jadi saya berharap semua pelajar dapat menghayati, memahami dan seterusnya membudayakan nilai-nilai yang saya sebutkan tadi untuk kita sama-sama memperbaiki diri supaya dapat menjadi warga yang sentiasa cemerlang. Selain daripada nilai yang saya sebutkan tadi, pelajar juga perlu peka dengan kitaran akademik yang saya tunjukkan ini pada setiap semester. Sekarang ini, para pelajar telah diterima masuk ke UiTM dan telah mendaftar sebagai pelajar UiTM. Jadi, selepas bayaran yuran dibuat, pelajar perlu membuat pendaftaran kursus dalam tempoh yang ditetapkan. Kemudian, pelajar perlu menghadiri kuliah selama 14 minggu bagi satu semester. Dalam tempoh itu juga, pelajar perlu membuat validasi pendaftaran kursus untuk mengesahkan jumlah kursus yang diambil pada semester berkenaan. Kemudian, apabila tempoh kuliah tamat, sebelum menduduki peperiksaan akhir, pelajar perlu mencetak slip menduduki peperiksaan akhir bagi membolehkan pelajar menduduki peperiksaan tersebut. Selepas peperiksaan akhir, pelajar akan bercuti dan akan menerima keputusan peperiksaan akhir sebelum semester berikutnya bermula. Untuk semester seterusnya, jika pelan pengajian belum dilengkapkan, maka semua proses ini akan diulang semula sehinggalah pelajar melengkapkan semua kursus dalam pelan pengajian dan dibenarkan bergraduat. Jadi inilah proses-proses akademik yang perlu diberi perhatian oleh semua pelajar, dan jika ada sebarang masalah atau pertanyaan, sila berhubung dengan PE anda. Jangan malu, jangan segan kerana kelalaian anda dalam melengkapkan semua proses ini akan mempengaruhi pengajian anda. Jadi itu sahaja yang dapat saya kongsikan berkenaan penasihat akademik dan juga tanggungjawab pelajar sebagai pelajar di UiTM. Saya berharap perkongsian tadi dapat memberi manfaat kepada semua dan dapat membantu anda semua dalam memulakan pengajian anda di UiTM. Sekian dahulu daripada saya. Terima kasih dan selamat maju jaya.